أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Kau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kembali kita bertemu pada pagi ini untuk kita kembali menyambung pelajaran kita, iaitu kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Buku Pintar Ilmu Tauhid, yang merupakan kompilasi fatwa dan risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang disusun semula oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullahu ta'ala, yang mana kitab ini diterbitkan oleh Media Tarbiyah cetakan 1440 Hijrah, yang membahaskan perkara yang khusus pokok agama, iaitu At-Tauhid. Dan At-Tauhid merupakan ilmu yang awal wajib. Ilmu yang awal wajib kerana ia merupakan ilmu yang paling mulia, paling terhormat kedudukannya, dan hendaknya setiap mukallaf wajib mempelajari dan meraihnya. Kerana tak lain dan tak bukan, ia adalah ilmu yang terkait tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang hak-haknya, yang mana kewajipan atas setiap hamba untuk melaksanakannya. Dan ilmu tauhid adalah kunci atas satu-satunya jalan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta asas atau dasar terhadap seluruh syariat yang Allah telah wajibkan ke atas umat manusia. Dan ia adalah sebab utama kenapa Allah utuskan seluruh rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, yang semuanya bersepakat dan bersama serta bersatu di dalam mendakwahkannya, iaitu mengajak semua manusia di atas muka bumi ini agar mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya dan menjauhi sebarang bentuk persekutuan, menyekutukan Allah dengan makhluk. Sebagaimana Allah sebut di dalam banyak ayat-ayatnya seperti wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar selain aku, maka sembahlah aku. Jadi tauhid adalah pokok awal wajib, akhir wajib. Dan betapa besarnya ilmu ini, maka menjadi kewajipan sepanjang usia setiap hamba agar mereka mempelajarinya, mengukuhkannya, menguatkannya, menghidupkannya, dan mengajak manusia kepadanya. Baik, kitab ini memuatkan 12 bab, 12 perbahasan, yang mana kita pada pagi ini akan memasuki bab yang kelima pada muka surat 75. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari daripada awal bab yang pertama sampai bab yang keempat, iaitu terkait tentang
al-asma' was sifat. Mudah-mudahan ya Allah kurniakan kita kefahaman yang jelas, kefahaman yang tepat, dan kita dapat ya melaksanakannya, berpegang dengannya di dalam kehidupan ini. Baik, bab yang kelima iaitu bab yang telah datang pada menyatakan tentang kedudukan dan keutamaan tauhid. Ini adalah bab yang naknya kita ketahui kerana tauhid itu memiliki kedudukan yang tinggi dan keutamaan yang tak terhitung. Yang barang siapa mengetahuinya, ini akan membantunya, mendorongnya untuk lebih kukuh dan istiqamah berjalan di atasnya. Di dalam bab ini, penyusun kitab ini hafizahullah ta'ala dengan mendatangkan apa yang ya disampaikan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam dua perkara. Bab ini membicarakan tentang dua perkara. Yang pertama tentang kedudukan tauhid, di mana disenaraikan 11 kedudukan, 11 hal yang terkait tentang kedudukan tauhid, dan 17 keutamaan tauhid. Jadi perkara ini saling berkait erat tentang tauhid. Berkata penyusun kitab ini hafizahullah ta'ala, setelah kita mengetahui pengertian tauhid, ya kita dah tahu apa makna tauhid dari sisi bahasa dan dari sisi istilah, beserta ketiga cabang ilmunya, iaitu pembahagian tauhid, iaitu tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma' was sifat. Yang itu semua adalah ya, natijah daripada ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah sewajarnya bahawa tauhid memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam. Kerana tauhid merupakan inti ajaran Islam. Ia merupakan teras, ya, asas, pokok ya, agama ini. Lebih lanjut, keagungan tauhid tersebut dapat dilihat pada pemaparan berikut ini. Jadi, pertamanya nak dijelaskan apakah dia kedudukan tauhid itu di sisi agama ini. Kemudian akan disusuli apakah pula keutamaan tauhid di sisi agama ini berbanding dengan hal-hal yang lain. Seperti bab yang terkait tentang ibadah, bab yang terkait tentang akhlak, bab yang terkait tentang muamalah, dan apa saja aktiviti keseharian yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Rabb-nya. Baik, yang pertama kedudukan tauhid, iaitu tauhid adalah hikmah. Allah ciptakan langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa, yang sentiasa turun perintah di antaranya, supaya kamu mengetahui bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah Ta'ala benar-benar meliputi segala sesuatu. Surah At-Talaq, surah yang ke-65, ayat 12. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mengutus para Rasul alaihimussalatu wassalam, menurunkan kitab-kitab suci, ya, kitab-kitab suci itu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quranul Karim, serta menciptakan langit dan bumi, ya, yang dapat kita tangkap dengan panca indera dan tempat di mana kita berada padanya, iaitu bumi ini, supaya Allah dikenali, ya, supaya Allah diibadahi dan supaya Allah diesakan. Jadi Allah ciptakan seluruh makhluknya, ya, termasuk diri kita ini, tak lain dan tak bukan semuanya itu agar mereka beribadah kepada Allah dengan cara yang sesuai, yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Juga supaya semua agama, ya, seluruh ketaatan dan setiap seruan itu hanya diperuntukkan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita ini tak lain dan tak bukan makhluk ini semuanya agar menjadikan Allah Ta'ala yang menciptakan itu, yang memiliki, yang mengurusi, sebagai satu-satunya Rabb yang kita taati, yang kita tunduk, yang kita serahkan diri kita, ya, kepadanya. Ya, sebagaimana ayat tadi. Allah ciptakan ya, langit dan bumi, ya, supaya kita mengetahui bahawa Allah itu Maha berkuasa. Bukti kekuasaan Allah Ta'ala, ya, atas segala ciptaannya itu adalah, iaitu Allah mengatur alam ini. Ya, dan alam ini berjalan sesuai dengan aturan Allah Ta'ala, langsung tak bergeser, tak menyimpang. Ya, walaupun sebesar zarah.
Walaupun sejarak barangkali 1 inci atau 1 milimeter. Ya, seperti siang dan malam silih berganti. Tak pernah di antara satu sama lain itu bergeser, bertentangan, ya, mendahului yang lain, tidak sekali-kali, sesuai dengan aturan. Begitulah maha sempurna yang ciptaan Allah, menunjukkan Allah itu dia maha sempurna, maha agung. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah melanjutkan, Allah Ta'ala memberitakan, yakni Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa tujuan penciptaan dan perintah adalah agar nama-nama dan sifat-sifatnya dikenali, bahawa hanya dia yang diibadahi dan tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah jadikan alam ini sebagai tanda-tanda akan Allah Ta'ala. Maka hendaklah kita mentauhidkan Allah dari sisi ar-rububiyah Allah. Hanya Allah Ta'ala lah, dia adalah Al-Khaliq, yang maha mencipta. Dia juga adalah Al-Malik, dia memiliki ciptaannya. Dia jugalah Al-Mudabbir, yang mengurus tadbir ya alam ciptaannya ini. Maka menjadi pelajaran berguna, patutkah manusia ini yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang Allah kurniakan ilmu pengetahuan, yang Allah berikan dia panca indera, yang Allah berikan dia kehidupan, Allah kurniakan dia akal dan mata yang saling bergantung di antara satu sama lain, mendapat segala maklumat yang dia lihat di alam ini, tiba-tiba dia mengambil dan mencari Tuhan selain daripada Allah, yang dibesarkan, yang diagungkan, yang dimuliakan, yang dia menghina diri kepadanya. Patut ke? Ya, tak patut. Maka yang patutnya apa? Iaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb yang diibadahi. Itu yang pertama. Yang kedua, tauhid adalah hikmah Allah ciptakan jin dan manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, ayat 56 hingga 58. Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah mengatakan, makna ayat ini bahawa Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan seluruh hamba-Nya agar mereka beribadah hanya kepadanya saja. Tidak ada sekutu baginya. Sesiapa saja yang mentaati Allah, niscaya Allah membalasnya dengan sebaik-baik ganjaran yang sempurna. Namun sesiapa saja yang mendurhakai Allah Ta'ala, maka Allah menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Jadi Allah ciptakan kita jin dan manusia. Ya, dan Allah letakkan kita di atas muka bumi ini untuk menikmati segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini selaras dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. In return, sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, iaitu kita tunduk taat kepada Allah. Dan hak Allah satu-satunya yang paling besar adalah iaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Jadi ini adalah peringatan perintah Allah. Kenapa? Kerana Allah yang beri rezeki kepada kita. Ya, dan Allah tidak berhajat kepada kita. Ya, sealim, setaan apa pun kita di atas muka bumi ini, berhimpunlah seluruh penduduk di atas muka bumi ini dan mereka semuanya bertakwa kepada Allah. Namun Allah tidak berhajat semua itu. Kita lah hamba yang berhajat kepada Allah. Kerana Allah dia adalah Al-Ghani. Adapun kita adalah Al-Faqir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ya, wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kata Allah, kamu ni Al-Faqir. Ya, kamu berhajat, kau miskin. Kamu itu tiada apa-apa. Kamu lahir tidak membawa apa-apa pun harta. Walaupun sehelai pakaian. Semua kamu lahir dalam keadaan hina, dina, telanjang. Tidak ada pakaian. Kemudian kamu dipakaikan dengan pakaian. Ya, kemudian daripada saat itulah kamu dapat pelbagai rezeki. Ya, daripada kedua orang tua kamu kah ataupun daripada orang lain. Yang semuanya itu adalah datang daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah yang menggunakan segala kita kepada kita. Kerana Allah dia maha kaya. Kita adalah fakir, miskin. Tidak ada apa-apa. Ya, sekaya apa pun kita, tetap selama-lamanya di sisi Allah, kita adalah miskin. Kerana apa yang ada pada kita, bukan milik kita yang mutlak. Dan ia tak kekal. Sekaya apa pun kita di dunia ini,
Bila kita mati, kita kembali kepada miskin ke kaya? Miskin. Ya. Lahir dalam keadaan miskin, kembali pun dalam keadaan miskin. Walaupun hidupnya kaya dari sisi neraca ukuran dunia. Tetapi di sisi Allah tetap miskin. Kenapa? Kembali kita kepada Allah, sekaya apa pun, ya, dibungkus badan, dikafan dengan kain yang paling murah. Bukan kain sutera, walaupun sekaya apa pun dia. Perdana Menteri kah dia, Sultan kah dia, Raja kah dia, orang kampung kah dia, orang gelandangan kah dia, sama semuanya. Jadi menunjukkan betapa fakirnya kita. Tapi hidup di dunia rasa, ya, hebat, ya, berkedudukan, bergelar, ya, ramai pengikut, ramai pendukung. Ya, tapi nanti kamu akan lihat, kamu mati, kamu miskin kembali. Lahir dalam keadaan miskin, mati pun dalam keadaan miskin. Yang kaya kamu itu adalah di sisi Allah dinilai dari sisi amal soleh. Tu. Jadi Allah tak berhajat pada kita. Ya. Jadi Allah sebut di sini, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Ya, dan aku pula tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Ini adalah tamparan yang sangat tajam, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana ada makhluk yang bagi makan pada Tuhan. Tuhan-Tuhan palsu, patung-patung. Ya, orang-orang Buddha tu tengok. Letak limau lah, ya, letak nenas lah, letak buah apple lah. Ini kebodohan yang paling bodoh di atas muka bumi. Masya Allah. Jadi benar apa yang Allah sebut. Berlaku, ada satu kaum seperti itu yang berlaku di merata dunia. Ya, kadang letak makanan atas dulang, dia hanyut ke laut. Dia letak di kaki gunung. Ya, agar, ya, apa yang mereka mohon, perlindungan itu, ya, mereka mendapatkannya. Akan datang nanti bab tentang isti'azah dan istighatsah. Yang bukan hanya dilakukan oleh orang kafir. Kita faham orang kafir itu memang begitu. Ya. Kerana mereka menyembah selain daripada Allah. Ya, tapi yang kita ajaibnya adalah berlaku di kalangan orang-orang yang mengaku Islam. Jadi sebab itulah akidah ini adalah perkara yang hendaknya kita cerna, kita faham dengan betul-betul. Kerana betapa banyak orang yang terjatuh ke dalamnya. Namanya Islam. Penampilannya Islam. Bahkan mengajar tentang agama Islam. Tapi dari sisi ini dia jatuh sedalam-dalamnya. Ya, dengan pelbagai syubhat yang dia bawa. Padahal dia telah terjatuh ke dalam, ya, jurang yang sangat membinasakan. Baik, yang ketiga. Tauhid merupakan sebab diutusnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sekaligus pembuka dakwah mereka. Al-Imam Ibnu Abil Ais Al-Hanafi rahimahullah. Ini ulama yang telah mensyarahkan, ya, mensyarah kitab Akidah At-Tahawiyah. Berkata, ketahuilah bahawa tauhid merupakan awal dakwah seluruh para Rasul alaihi wassalatu wassalam, awal tempat persinggahannya perjalanan, dan awal tempat berdirinya seorang hamba yang berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan sungguh kami, yakni Allah Ta'ala telah mengutuskan seorang Rasul bagi setiap umat. Ya, untuk menyerukan, sembahlah Allah. Ya, beribadahlah kepada Allah. Dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimanakah kesudahan orang-orang yang mendustakan para Rasul. Surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 36. Syekhul Al-Allamah, ya, Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallah menjelaskan. Ini salah seorang ulama, ya, besar di zaman kita, ulama muasirah, ya, seorang mufassir. Allah memberitakan kepada bahawa hujahnya telah tegak atas seluruh umat manusia. Tidak ada satu umat pun yang telah berlalu maupun yang akan datang kecuali Allah telah mengutuskan Rasul kepada mereka. Dan seluruh para Rasul tersebut sepakat pada satu ajakan dan satu agama, yakni agar beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja dan tidak ada sekutu baginya. Ya, ayat ini menjelaskan bahawa
bagi setiap umat. Ya, Allah telah utuskan, pasti Allah utuskan seorang rasul. Ya, dan Allah utuskan rasul ini bila berlaku ya penyimpangan dari sisi tauhid. Sebagaimana anak keturunan Adam, ya, hujungnya mereka mula terjatuh ke dalam penyimpangan tauhid. Mereka melakukan kesyirikan yang menjadikan orang-orang soleh di kalangan mereka, kemudian mereka ibadahi, ya, melampau mereka itu, ya, sehingga mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai Rabb yang diibadahi di samping Allah Ta'ala. Lalu Allah utuskan Nabi Nuh AS. Dan begitulah setiap zaman silih berganti. Bila ada saja di kalangan manusia bagi satu kaum itu, maka Allah pasti akan utuskan Rasul. Kerana perkara yang Allah Ta'ala tak izinkan, ya, sekali-kali, dan Allah tak memberikan sebarang ya toleransi ataupun kompromi apabila dia disekutukan. Ya, kerana itu adalah, ya, syirik adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, maksiat yang paling besar, kejahatan yang paling besar, dan mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala yang paling besar. Ya, sehingga ya dengan itu Allah tak izinkan di atas muka bumi ini berlaku sebarang kesyirikan. Lalu Allah utuskan Rasul untuk memperingatkan mereka. Dan jika mereka tetap berdegil mengingkari, maka mereka kemuncaknya akan mendapat azab daripada Allah. Iaitu mereka semuanya diazab, dimatikan semuanya sekali. Kecuali ya bagi umat Nabi SAW. Ya, umat Nabi SAW diberikan kelonggaran. Itu juga merupakan bentuk keistimewaan agar mereka memiliki masa tempoh yang cukup untuk mereka mahu menerima atau mereka menolak. Maka alangkah ruginya umat akhir zaman ini sekiranya mereka tidak menerima ya Islam sebagai dinul hayah. Ya, Islam sebagai ya agama yang mereka berjalan di atasnya. Jadi umat Nabi SAW itu adalah umat akhir zaman ini, umat penutup. Dan umat Nabi SAW itu padanya ada dua kelompok. Satu umatul dakwah dan satu lagi umatul ijabah. Umat yang didakwah oleh Nabi SAW, kemudian dilakukan oleh penerusnya al-ulama warasatul anbiya sampai hari ini. Semua umat manusia di atas muka bumi ini dipanggil umat yang didakwahi oleh ya seruan dakwahnya tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW. Pertama bertauhid, kemudian melaksanakan aturan syariat dan hukum-hukumnya. Ya, pertama ajak mereka agar mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Maka selamatlah ya diri mereka, nyawa, harta benda dan segala kehormatan dan kemuliaan mereka. Tu. Ya. Itulah dia umat semuanya. Jadi agama ini hendaklah disampaikan kepada semua manusia di atas muka bumi ini. Dan di zaman sekarang sangat mudah. Ya, terus sangat mudah untuk menyampaikannya. Kita tak sampaikan pun tetap perkara itu sampai kepada mereka. Menerusi ya borderless world. Ya, dengan adanya ya teknologi yang mana ya teknologi itu maklumatnya sampai kepada mereka di hujung jari sahaja. Jadi alasan untuk tidak menerima hidayatul bayan wal irsyad sudah tiada lagi, ternafikan daripadanya. Kerana maklumat-maklumat itu tak terhitung. Ibaratnya tentang agama Islam ni, dia ibaratnya maklumun minad din bid darurah. Perkara dalam agama yang diketahui oleh semua orang. Ya, cuma dia mahu atau tidak saja mengambil tahu. Betul kan? Dia mahu atau tidak saja. Contoh macam orang kafir di Malaysia, dia tahu tak tentang Islam? Apa tidak tahunya? Agama rasmi negara ini Islam, pemimpinnya Islam. Ya, macam-macam maklumat tentang agama ada di dalam TV umpamanya, dan dia berkawan dengan orang Islam, bekerja satu pejabat sekolah dan sebagainya. Cumanya untuk menekankan itu, kita sendiri kena juga menyampaikan. Ajak mereka itu. Ya, bagi tahu mereka tentang the truth and beauty of Islam. Baik. Kat mana tadi? Jadi semua umat, tak ada satu yang Allah tidak utuskan. Ada yang Allah nyatakan kepada siapa, kepada kaum mana, Rasul mana di dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana yang kita pelajari tentang ya Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam yang Allah paparkan dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis. Ada yang Allah tak nyatakan. Ya, Rasul namanya siapa, pada kaumnya siapa, contoh. Allah tak nyatakan siapakah dia Rasul
yang diutuskan kepada bangsa Cina, bangsa Korea, bangsa Jepun, ya, bangsa Rusia, bangsa Melayu, bangsa India, ya, tidak dinyatakan. Ya, siapa mereka itu? Ya, bila dihantar, zaman bila, ya, Allah tak paparkan. Tapi menggunakan kaedah Al-Quran ini, ya, Allah pasti telah mengutuskan kepada mereka. Ya, kerana sisa-sisa ajaran mereka itu ada. Ya, boleh dikesan. Contoh orang-orang yang mengkaji tentang Gautama Buddha dan juga Hindu. Dari dalam, ya, ajaran mereka ada berkaitan dengan tauhid, ya, berkaitan dengan ajaran, iaitu, ya, akhlak yang baik dan sebagainya. Bahkan di dalam kitab-kitab mereka itu ada menyatakan tentang akan datang seorang Rasul, iaitu Nabi SAW sebagai Rasul akhir zaman. Dalam kitab Veda, Upanishad dan berbagai lagi itu, ya, yang dipegang oleh orang-orang Hindu, dan begitu juga dalam, ya, dalam agama Buddha, begitu juga agama-agama Majusi, Zoroaster dan berbagai lagi ada. Menunjukkan ada sisa baki yang Allah jaga supaya tidak berubah dari sisi itu. Sebagaimana yang telah dibuktikan oleh para sarjana Islam yang mengkaji tentang perbandingan agama. Ya, mereka-mereka yang pakar. Seperti mana yang disampaikan dalam talk yang dibuat oleh Dr. Zakir Naik itu. Begitu juga sebelumnya oleh Syekh Ahmad Didak rahimahullah. Begitu juga oleh sarjana-sarjana Islam yang lain. Ya, sehingga mereka menulis buku berjilid-jilid membahaskan tentang Muhammad SAW in World Religion Scriptures. Dibuktikan. Menunjukkan benar apa yang Allah sebut. Ya, cumanya sesudah itu berlaku penyimpangan dan sebagainya, maka telah berubah. Akhirnya mereka menyembah, ya, tokoh-tokoh manusia. Sama seperti yang berlaku pada Nabi Nuh AS. Jadi, ya, untuk menyempurnakan, menyeragam seluruhnya akan back on track, maka Allah utuskan Nabi SAW. Untuk nak recalibrate, reposition, readjust balik. Semuanya tu. Supaya berjalan di atas as-sirat al-mustaqim. Baik, Allah Azza wa Jalla juga berfirman. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan kami, yakni Allah, tidak mengutuskan seorang Rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad SAW, melainkan selalu kami wahyukan kepada Rasul itu bahawa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar, melainkan aku. Maka sembahlah aku. Ya, surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat 25. Syekhul Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, ya, ini seluruh para Rasul bersama kitab-kitab mereka sebelummu, wahai Muhammad SAW, pokok dan inti risalah mereka adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Dan mereka menjelaskan bahawa Allah adalah ilah, yakni sesembahan yang hak, yang benar, sekaligus adalah al-ma'bud, yang berhak, yang wajib diibadahi. Peribadahan hanya kepada selainnya adalah batil. Ya, peribadahan kepada selainnya adalah batil. Itulah dipanggil tadi, ya, taghut. Ya, taghut. Ma makna taghut? Ya, wajib tanibut taghut, Allah perintah. Tengok, bila Allah perintah untuk beribadah, otomatik pada masa yang sama peringatan, jangan melakukan kesyirikan. Jangan ambil Tuhan-Tuhan, ilah itu, ya, selain daripada Allah. Satu saja. Sebab itu, ucapan yang paling agung, teras agama ini adalah La ilaha illallah. Ya, iaitu mula-mula menafikan seluruh ilah-ilah, Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan yang batil. Yang diberi kedudukan sebagai Tuhan. Padahal mereka bukan Tuhan. Ya, erase, eliminate semua sekali. Ya, destroy everything yang dianggap Tuhan. Dan hanya satu saja, Allah Ta'ala, yang berdiri sendiri dia. Ya, Allah Maha Agung. Dia satulah, satu-satunya yang hendaknya kita taati dan kita turuti. So we have to submit ourselves totally, yeah, and purely, without any intervention. Allah tak izinkan perkara itu. Ya, adanya intervention, adanya persekutuan, adanya pensyarikatan. Jadi apa saja yang disembah selain Allah itu dipanggil apa? At-taghut. Mana at-taghut tadi? Ma'ubida min dunillah. Apa saja yang diibadahi selain Allah itu adalah taghut. Dan dia boleh mengambil pelbagai bentuk. Ya, it can take any forms. Yang boleh nampak, yang boleh dipegang, yang tak nampak. Juga, bila ada unsur apa? Ketundukan, membesarkan, memuliakan, dan menghina diri. Tu. Maka dia akan pergi kepada apa? Penyembahan. Ya, contoh yang boleh nampak, memang jelaslah patung-patung tu, kayu-kayu arca dan sebagainya. Ya,
Menjadikan orang-orang yang telah mati itu sebagai yang ditaati, yang ditakuti, yang dipohon kepada mereka itu. Itu dia. Yang tak tampak apa? Seperti menuruti hawa nafsu. Ya, lebih mengutamakan hawa nafsu. Seperti apa? Ya, tunduk taat kepada syaitan dan iblis. Mengadakan pelbagai ritual-ritual tertentu. Tu. Sebab itulah ahli sihir itu dihukum kafir. Dijatuhkan hukuman. Mereka telah kafir dan dijatuhkan hukuman bunuh mereka itu. Kerana mereka menghina agama. Kalau mereka seorang Islam. Kerana apa? Mereka menghina agama di antara syaratnya syaitan itu. Berbagai perkara yang mereka perbuat. Seperti contoh. Menulis ayat Al-Quran. Ya, dengan menggunakan darah haid umpamanya. Ya, membawa lembaran-lembaran Al-Quran di dalam tandas. Yang pelbagai lagi yang tak terhitung. Yang telah dijelaskan oleh para ulama atau pengkaji yang berkaitan tentang sihir-sihir ini. Itu di antara syarat mereka itu untuk lebih manjur, lebih power, lebih kuat sihir mereka itu. Makin kuat mereka melakukan perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala, makin kuat sihir mereka itu. Tu. Yang keempat, tauhid adalah sebab Allah Ta'ala turunkan kitab-kitab suci. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Alif Lam Mim. Ya, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui apa yang dimaksudkan dengan Alif Lam Ra ini. Wallahu a'lam. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Jadi kitab yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku ini, yakni Muhammad SAW, adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untuk kamu. Surah Hud, surah yang ke-11, ayat 1 hingga 2. Jadi Allah jelaskan bahawa Allah turunkan kitab-kitab sebagai panduan. Dan di dalam kitab-kitab itu syarat penjelasan tentang tauhid, tentang kewajipan seorang hamba, tentang pembatal tauhid, iaitu syirik. Dan ia merupakan kezaliman yang paling besar. Inna syirk, sebagaimana dalam surah Luqman itu, la zulmun alim. Zulmun azim, iaitu kezaliman yang paling besar. Jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yakni Allah menurunkan Al-Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci supaya seluruh hamba beribadah kepada Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Ya, kita sebagai umat Islam, Allah kurniakan kita kemuliaan yang besar dengan adanya Al-Quran bersama kita. Ya, terpelihara, tak berubah walaupun satu huruf, walaupun satu baris, walaupun satu ayat, walaupun satu surah. 114 surah itu utuh, kukuh, tak berubah, kekal daripada awal sampai akhir. Dan syarat dengan tak terhitung banyaknya ilmu dari sisi apa pun dia. Dan ilmu yang paling agung yang terkandung dalam Al-Quran adalah ilmu yang terkait dengan Allah Ta'ala. Ya. Sebab itu barang siapa yang akrab dengan Al-Quranul Karim, pembacaan, pemahaman yang benar, tadabbur, pasti Allah akan kurniakan dibuka baginya tak terhitung manfaat yang sangat besar. Dan manfaat yang paling besar baginya adalah Allah kukuhkan dia di atas tauhid yang benar. Kuat pergantungannya kepada Allah. Taat kepada Allah. Takut kepada Allah. Cinta kepada Allah. Sayang kepada Allah. Dan melaksanakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah tegah. Ya, inilah dia. Nak menjadi orang yang kuat iman. Yang benar tauhidnya. Yang benar ubudiahnya kepada Allah. Tidak ada cara lain. Melainkan masuk melalui pintu. Mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Tapi aneh, ada ajaran yang menolak Al-Quran. Tak perlu baca Al-Quran. Yang perlu berzikir saja. Maka hati akan bersih. Akan terbuka pintu-pintu ma'rifah. Ini adalah ucapan yang batil. Enak didengar tetapi menyesatkan. Al-Quran inilah dia pintu terbukanya. Hikmah-hikmah yang tak terhitung. Allah datangkan pelbagai perkara-perkara yang mendatangkan kenikmatan, kelazatan dalam bermunajat kepada Allah. Sebab
kita sedang membaca kalam Allah. Iaitu seolah-olah Allah berbicara dengan kita. Itu. Komunikasi kita dengan Allah adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Tiba-tiba ada kelompok sesat ni. Atas nama pelbagai tarikat ni. Ya, utama kita adalah berzikir. Allah, Allah. La ilaha illallah. Ya. Maka, dilarang baca Quran. Tak perlu baca Quran. Kerana sebesar-besar, ya, zikir adalah la ilaha illallah. Juga zikir-zikir Allah itu. Ini. Ya. Secara halus. Mereka menjauhkan pengikut-pengikut mereka daripada Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran itu yang dipesan oleh Nabi SAW. Ya. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ya, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Sekiranya kamu berpegang pada dua perkara ni. Itu yang ditinggalkan. Pusaka warisan Nabi SAW. Quran dan hadis. Maka baca, fahami, tadaburi, ya, dan amalkan dia. Jadikan ia sebagai dustur, sebagai piagam, sebagai undang-undang, ya, sebagai panduan. Maka kita akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan betapa besarnya Al-Quran ini nanti di negeri akhirat, dia akan menjadi syafaat, pemberi syafaat dengan izin Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Ya. Nanti dia akan datang pada hari kiamat dan dia akan memberi syafaat kepada kamu. Ya. Bayangkan kita dapat banyak syafaat. Betul kan? Syafaat ada banyak jenis. Bayangkan semua syafaat kita dapat. Istimewa tak? Sangat istimewa. Dia seperti orang yang dapat memasuki syurga menerusi 8 pintu. Berbanding dengan hanya boleh masuk satu pintu. Dia boleh pilih mana pintu dia nak masuk. Masuk yang ni, lepas tu masuk yang tu. Istimewa tak? Sangat istimewa. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW disebut Allah mengangkat satu kaum, satu umat ini, iaitu dengan Al-Quran. Begitu juga menurunkan mereka dengan Al-Quran. Makin jauh mereka daripada Al-Quran, makin turun kedudukan mereka. Makin hina. Bahkan yang paling mengkhawatirkan apa? Sesat. Makin jauh daripada Quran, maka makin sesatlah dia. Quran tak baca, macam mana dia nak tahu? Ya, perintah-perintah agama. Macam mana dia nak mentauhidkan Allah dengan benar kalau dia tak baca Quran? Dengan pemahaman. Makin jauh, akhirnya sesat. Ya. Sebab itu makin dekat Quran, makin taat kita, makin hidayah diraih. Yang kelima. Tauhid adalah hikmah Allah syariatkan agama. Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nasi wasyyahrul haram wal hadaya wal qala'id. Dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allah bikulli syai'in alim. I'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Allah telah jadikan Kaabah sebagai rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula lah Allah Ta'ala jadikan bulan haram, bulan hadyu dan bulan qala'id. Yang demikian itu agar kamu semua mengetahui bahawa Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Juga agar kamu semua mengetahui bahawa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketahuilah bahawa Allah itu sangat keras siksaannya dan bahawa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 97 hingga 98. Jadi, tauhid itu adalah hikmah Allah syariatkan agama. Ya, datanglah daripadanya aturan, ajaran dan hukum hakam. Yang mana, ya, sebagai kewajipan, bentuk dari sisi realisasi tauhid adalah melaksanakan segala apa yang Allah perintah. Ya, menerusi amal ibadah, iaitu dari sisi perbuatan hamba. Ya, doa, solah, seperti doa, solat, ya, berkorban, menyembelih, ya, berpuasa. Apa lagi? Tak terhitung banyaknya amal ibadah. Solat, berzakat, menunaikan haji, beserta dengan manasik haji itu, ya, yang pelbagai yang telah diatur. Jadi, ini adalah natijah daripada bukti merealisasikan tauhid yang benar. Yang keenam, tauhid adalah perintah pertama daripada Allah Ta'ala. Ya, kerana tauhid adalah perintah pertama dari Allah Azza wa Jal, maka tauhid merupakan kewajipan pertama setiap hamba sekaligus jalan pertama yang harus ditempuhnya.
Sebaliknya kesyirikan adalah larangan pertama. Ya, yang pertama kali atas setiap hamba. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Itu. Ini doa yang sangat agung. Ya, dan merupakan ayat kesimpulan keseluruhan Al-Quranul Karim. Dipanggil sebagai ikhtisar. Ya, ringkasan. Kesimpulan seluruh ayat Al-Quran tu semuanya kembali pada ayat ni. Iaitu nak menjelaskan bahawa kewajipan seorang hamba tu adalah merealisasikan tauhid. Iaitu menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya Rabb yang diibadahi. Yang seorang hamba itu tunduk, menghinakan diri, mengharap, bergantung. Sebab itu, dua amalan ini perkara pokok dalam agama. Iaitu total submission dan total dependence. Tunduk dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itulah dia hamba. Betul kan? Hamba ni dua sifat dia paling pokok ni. Satu, beribadah kepada Allah, taat, total submission. Yang kedua, total dependence. Bergantung kepada Allah Ta'ala. Betul kan? Faham tak ni? Macam kita bekerja. Ada ketua tak? Paling ketua kita. Katalah manager tu ketua kita. Ataupun owner of the company. Dua benda ni lah kita buat. Betul kan? Kita taat terhadap perintah dia. Betul kan? Bukan perintah dia siap, tapi perintah. Awak mesti masuk pukul 8. Balik pukul 5. Kerja mesti ada KPI. Key Performance Indicator. Goal setting mesti dicapai. Ya. Comply. Okey. Bukan sekadar naik gaji. Ya, nanti akan dipertimbangkan untuk naik pangkat. Bukan sekadar dipertimbangkan untuk naik pangkat. Akan dipertimbangkan untuk dapat bonus certain amount. Certain percentage from your basic salary. Tu. Nampak? Jadi kita taat pada ketua kita. Tu. Apa saja urusan, ya, nak perlu itu, nak perlu ini, kita minta pada siapa? Kat pejabat. Ya, nak peralatan itu, nak peralatan ini. Minta kepada organisasi tu lah. Betul kan? Itulah urusan dunia untuk mendekatkan pemahaman. Jadi Allah Ta'ala itu dia yang menciptakan kita. Dia milik. Kita miliknya. Maka kita kena tunaikanlah hak-haknya. Hak Allah yang paling agung adalah apa? Diibadahi. Ya. Dan hak Allah Ta'ala yang tak boleh dikongsikan. Ya, bila seorang hamba minta, mesti minta kepada Allah Ta'ala. Jangan minta selain daripadanya. Iaitu dalam hal apa? Yang Allah Ta'ala saja yang mampu untuk memperkenankannya. Sehingga berkata, siapa? Nabi SAW ataupun, tak ingat. Sehingga kalau tali sender kamu putus pun, minta kepada Allah. Sampai tahap. Menunjukkan apa? Daripada sebesar perkara sampai paling kecil pun menunjukkan apa? Seorang hamba bergantung kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Allah dia maha mampu menggunakan apa saja. Jadi pelajaran berguna, jangan remehkan nak minta pada Allah walaupun perkara yang paling kecil. Kerana Allah dia akan memberikan apa yang kita minta. Itulah dia kesempurnaan tauhid. Baik. Allah Ta'ala juga berfirman, Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu semua dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 21. Ya, ayat macam ni banyak sekali dalam Quran. Di sini dipaparkan ayat-ayat tersebut di antaranya. Allah Ta'ala juga berfirman, Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari bil junub was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, ya, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 36. Cuba lihat. Ayat ni dalam Quran banyak sekali. Perintah Allah agar kita beribadah kepadanya dan sekali-kali tak melakukan kesyirikan. Kenapa banyak?
Kenapa Allah ulang banyak? Ulang berkali-kali. Ya, di pelbagai tempat dalam bentuk pelbagai besi. Digandingkan dengan perintah-perintah yang lain. Ya, terkadang seperti itu. Kerana apa? Kerana nak mengingatkan manusia di antara tabiat yang cepat. Manusia terlupa, terlalai, bahkan tertipu daya, iaitu meninggalkan ketaatan pada Allah. Kerana apa? Terkasima dengan dunia. Kerana mengikuti hawa nafsu, kerana termakan bujuk rayu syaitan. Yang memang syaitan aim dia selama-lamanya siang malam. Jalan pertama ni yang dia tak akan lepaskan. Dia tak akan sia-siakan. Susah payah dia tanpa jemu. Ya, tanpa putus asa, iaitu untuk mengeluarkan seseorang yang telah berada di atas tauhid. Jalan pertama dia nak membatalkan tauhid bagi setiap hamba-hamba ini. Dia nak batalkan tauhid tu, dia nak masukkan apa? Agar terjatuh ke dalam syirik. Jadi dia nakkan setiap orang yang beriman ini terbatal tauhidnya dan digantikan dengan kesyirikan. Jadi manusia ni sifat dia begitu. Ya, kerana apa? Dia sering lupa, sering lalai, dan iman dia pula sifatnya adalah tidak tetap. Naik turun. Ya. Naik turun still okey lagi. Ya, turun dan akhirnya langsung tak bangkit lagi. Ya. Jadi iman itu hendaklah dijaga. Dia adalah permata, lebih permata lagi lah. Perkara yang paling bernilai bagi setiap hamba, iaitu iman yang berada di dadanya. Jadi kena jaga elok-elok iman itu, jangan dia berlaku kecacatan, bahkan yang paling dikhawatiri berlaku kebatalan. Terbatal tauhidnya, imannya. Dan yang bersarang padanya pula adalah perkara yang akan menyebabkan dia binasa di negeri akhirat, iaitu syirik. Sebab itu Allah ingatkan banyak, tak terhitung, agar kita kukuh di atas tauhid, kebal tauhid. Tak tercalarkan, tak batalkan oleh kesyirikan. Allah Taala juga berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Wa awful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Wa bi ahdillahi awfu. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun." Dan janganlah kamu semua mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami, yakni Allah, tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun ia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia, yakni Allah, memerintahkan agar kamu selalu ingat. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah aku. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 152 hingga 150. Ini adalah perintah Allah, iaitu agar sentiasa kita berada di atas jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Iaitu berada di atas tauhid. Tauhid yang lurus, tauhid yang benar. Ya. Bagaimana ciri dan gambaran tauhid yang lurus? Iaitu apa yang Allah khabarkan dalam Quran dan hadis. Maka sebab itu, kita tak akan sesat. Kita tak akan jatuh ke dalam kesyirikan kalau kita berjalan di atas Al-Quranul Karim dan Al-Hadis Nabi SAW. Jika kebalikan daripada itu, maka kita akan terjatuh ke dalam jalan-jalan yang bengkang-bengkok. Ya, jalan-jalan yang di situ banyaknya syubhat dan syahwat yang akan memusnahkan tauhid kamu itu. Betapa banyak manusia terjatuh ke dalamnya. Ya, dengan melakukan pelbagai ritual-ritual yang menyebabkan mereka sama ada terbatal tauhid mereka ataupun cacat cela yang tak terhitung banyaknya pada tauhid. Kerana mengikuti jalan yang bukan jalan yang lurus. Ya, sebab itu apa definisi ihdinas siratal mustaqim? Apa makna jalan yang lurus? Iaitu jalan yang lurus itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana nak menjalani jalan yang lurus itu? Ya, ibarat Al-Quran dan hadis ni ibarat kompas. Dah ada kompas dah. Tapi kalau tak tahu guna, sampai tak ke destinasi? Tak sampai. Jadi macam mana nak guna dia tu?
Iaitu dengan merujuk kepada siapa? Iaitu contoh teladannya pada para sahabat. Jadi nak faham Quran, nak faham hadis, lihat bagaimana realisasi para sahabat dalam berakidah, dalam bertauhid, ya, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah, dalam bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan akhirat. Ya, complete, total package dah ada pada mereka. Jadikan mereka sebagai sandaran dan rujukan. Ya. Tak mungkin kaum yang datang, umat yang datang sesudah sampai sekarang lebih baik daripada mereka. Tak mungkin. Sealim apa mereka pun tak akan dapat mengatasi kealiman para sahabat Nabi SAW. Cukuplah mereka dapat melihat wajah Nabi SAW sesaat. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu merupakan keunggulan yang mereka miliki yang tak dimiliki oleh sesiapa pun. Tiba-tiba mereka lebih hebat. Karamahnya menakjubkan. Ya, boleh buat macam-macam. Dan berbagai lagi. Ya, sungguh itu adalah satu perkara yang, ya, tak sepatutnya diterima oleh orang yang memiliki akal waras. Ya. Mereka hari-hari boleh berbicara dengan Nabi SAW. Ya, macam-macam. Para sahabat, dia tak pernah diberitakan seperti itu keistimewaannya. Ajaib tak? Sangat ajaib. Yang ketujuh, tauhid adalah hak Allah Ta'ala atas seluruh hamba. Ya. Tauhid adalah hak Allah Ta'ala. Ya, hak Allah Ta'ala. Atas siapa? Seluruh hamba. Siapa hamba? Jin dan manusia. Sama ada dia kafir atau dia Islam, semua mereka adalah hamba. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu an, dia mengatakan, aku pernah membonceng di belakang Rasulullah SAW di atas keldai. Naik bersama di atas satu kenderaan pada satu ketika. Tidak ada sesuatu di antara diriku dengan beliau SAW kecuali kayu pelana, tempat pelana tu. Lalu beliau SAW bersabda, ya, wahai Muaz bin Jabal, ya Muaz, aku pun menjawab, aku penuhi panggilanmu dengan segera. Wahai Rasulullah. Lalu kenderaan beliau SAW berjalan sesaat, kemudian beliau SAW bersabda lagi. Ya, Nabi SAW bersabda lagi, wahai Muaz bin Jabal, aku pun menjawab, aku penuhi panggilanmu dengan segera. Wahai Rasulullah SAW. Lalu kenderaan beliau SAW berjalan lagi. Ya, bergerak tu, Nabi SAW tanya. Bergerak lagi, Nabi SAW tanya. 3 kali. Ya. Kemudian beliau SAW bersabda, wahai Muaz bin Jabal, aku pun menjawab, aku penuhi panggilanmu dengan segera, wahai Rasulullah SAW. Jadi pelajaran berguna daripada hadis ni apa? Bila dipanggil, segera menyahut. Ya, menyahut. Jangan diam. Dan Nabi SAW ulang 3 kali. Bila sampai kali ketiga, Nabi SAW pun dah tak panggil lagi dah. Lalu Nabi SAW ajukan soalan. Ya, kemudian beliau SAW bersabda, tahukah dirimu, apakah hak Allah Ta'ala atas para hambanya? Wahai Muaz, ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Ya, tahu tak kamu apa hak Allah atas para hambanya, wahai Muaz? Ya. Lalu apa kata Muaz bin Jabal radhiyallahu an? Ya. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Ini adab yang tinggi. Bila ditanya kalau tak tahu jawapan, ya, ataupun tahu jawapan tapi apa? Tapi menghormati, memuliakan sebagai bentuk adab. Jawab. Ya, hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Ya. Kalau dia jawab tahu, rugi lah dia. Nabi SAW takkan sampai. Mungkin Nabi SAW tak sampaikan apa yang ingin disampaikan. Jadi barangkali dia tahu, tapi mungkin Nabi SAW nak bagi tahu yang lain pula. Contoh begitu. Lalu aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Lalu beliau SAW pun bersabda, fa inna haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepadanya dan mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi besar tak perkara ini? Jadi Nabi SAW panggil 3 kali itu menunjukkan akan ada perkara besar yang akan diberikan, ya, yang akan disampaikan. Menunjukkan kaedah bagaimana untuk nak tarik perhatian agar seseorang beri perhatian bahawa perkara ini adalah besar, panggil dia berkali-kali. Ya. Padahal yang dipanggil itu duduk dekat aja. Betul kan? Kita biasa panggil kalau yang jauh berkali-kali, betul kan? Dekat saja, panggil sekali sudahlah, tak payah panggil, tak apa. Muaz, tahu tak kamu? Terus saja soalan, boleh tak?
dia menunjukkan uslub, metodologi yang menunjukkan perkara ini besar, penting. So what you have to do, you have to pay full attention. Tak boleh tidur, tak boleh leder, tak boleh buat-buat tak tahu, tak buat-buat tak dengar, acuh tak acuh. No, pay attention because this is the most important message which I want to convey to you. And then it's very beneficial for those orang yang datang kemudian. Bukan hanya untuk Mu'adh saja ni, radhiyallahu an, tapi untuk umat manusia sejagat sampai hari kiamat. Lalu kenderaan beliau SAW berjalan lagi. Ya, kemudian beliau SAW sabda lagi, wahai Mu'adh bin Jabal, aku pun menjawab, aku penuhi panggilanmu dengan segera, wahai Rasulullah SAW. Lalu beliau SAW bersabda, tahukah dirimu apakah pula hak para hamba atas Allah jika mereka menunaikan seperti itu? In return, what you get? Masya Allah. Complete question. Aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau SAW pun bersabda, an la yu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka. Jadi, kunci untuk mendapat keselamatan, untuk mendapat keamanan, untuk mendapat kejayaan, untuk mendapat kebahagiaan, untuk mendapat syurga, iaitu adalah dengan apa? Mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya, dan pada masa yang sama, tidak sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walaupun pada makhluknya yang paling kecil. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah meletakkan satu bab dalam kitab Tauhidnya yang besar sekali faedahnya. Ini kitab yang sangat bagus, sangat besar faedah dalam mempertahankan, menjaga Tauhid Al-Uluhiyah, Tauhidul Ibadah. Satu bab tentang tidak boleh menyembelih, ya, selain daripada Allah. Dan dengan mendatangkan sebuah hadis tentang kisah dua orang lelaki yang melalui satu kampung. Yang kampung itu adalah mereka penyembah berhala. Dan barang siapa yang datang melalui kampung mereka, jika ingin selamat melintasinya, maka hendaklah mempersembahkan korban untuk berhala-berhala yang mereka jadikan Tuhan. Lalu dikisahkan kisah pertama, seorang lelaki datang, singgah, diberikan ancaman seperti tadi. Ya, namun katanya apa? Aku tak bawa apa-apa. Nak sembelih apa? Ya. Dia datang berjalan kaki. Maksudnya ni makna hadis tak seperti itu. Maknanya dia tak adalah haiwan kenderaan, maknanya dia datang berjalan kaki lah. Kalau ada tentu dia boleh bagi, betul kan? Kalau tidak, maut nyawa melayang. Walaupun kehilangan tunggangan lebih baik daripada kehilangan nyawa. Walaupun lepas tu kena berjalan di padang pasir, tapi masih berpeluang hidup. Lalu dia kata, aku tak ada apa-apa. Lalu apa kata pemuka kaum tersebut? Korbanlah, sembelihlah walaupun seekor lalat. Lalu dia pun tangkap lalat, ada lalat, sembelih dia, buat isyarat. Maka apa kata Allah Ta'ala tentang orang tersebut? Dia dihumbankan ke dalam neraka. Lalu pula seorang lelaki, sama juga modus operandinya. Lalu apa kata lelaki itu? Aku sekali-kali tak akan menyembelih, ya, walaupun seekor lalat, ya, kepada selain Allah, kepada berhala kamu. Sekali-kali tak. Walaupun aku, ya, dibunuh. Maka dia dibunuh. Mati dia. Padahal kecil saja benda tu kan. Ya, tangkap lalat bukan payah, sembelih je lah. Dengan syarat. Tapi, kena gadaikan tauhid. Ya, dia tahu tauhid dia harga mati, tak boleh diganti. Sebab apa? Kalau dia mati dalam keadaan tidak bertauhid, maka dia akan hidup kekal selama-lamanya di dalam neraka. Apa faedahnya? Dia meninggalkan dunia yang fana ini dalam usia yang singkat, walaupun belum sempat menikmati dunia. Yang penting, syurga sedang menunggu, kekal abadi. Yang, ya, satu hari di dunia, atau separuh hari, atau beberapa jam. Ya, terlalu singkat dunia ini banding dengan hidup di negeri akhirat. Lalu dia mati, maka Allah, ya, bagi dia syurga. Tu. Ya. Jadi, betapa besarnya faedah mempertahankan akidah. Tu. Baik, yang ke-8. Tauhid adalah ruh daripada syariat seluruh para Nabi alaihimussalatu-wassalam. Hubungan tauhid terhadap seluruh syariat para Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW adalah bagaikan pondasi. Ini foundation bahasa Inggeris. Adalah asas. Ya, sebuah bangunan. Serta bagaikan ruh bagi tubuh manusia. Kerana jasad tidak akan berdiri dan hidup kecuali dengan adanya ruh. Demikian juga, menunaikan syariat tidak ada artinya jika tanpa tauhid.
Jadi ibarat dua perkara yang tak terpisahkan selama-lamanya. Ya, tauhid dan syariat, dia adalah pasangan kembar. Seperti duit shilling tu, dia ada dua muka. Ya, tak akan terpisah selama-lamanya. Imam Qatadah rahimahullah berkata, para Rasul alaihi wassalatu wassalam diutuskan membawa ikhlas dan tauhid. Tidak diterima amalan apapun dari mereka semua sehingga mereka mengucapkan dan mengikrarkannya. Adapun syariat mereka berbeza-beza. Ya, dalam Taurat terdapat syariat tersendiri. Dalam Injil juga terdapat syariat tersendiri. Dan dalam Al-Quran juga terdapat syariat tersendiri. Ada halal dan haram. Dan yang dimaksudkan dari itu semuanya adalah memurnikannya hanya agar Allah Ta'ala adalah satu-satunya sesembahan yang diibadahi dan wajib untuk mentauhidkannya. Jadi, ya, seluruh para anbiya, walaupun syariat mereka berbeza-beza, ya, cara puasanya barangkali berbeza, ya, solat bilangan rakaatnya, waktunya berbeza, ya, hukum hakamnya berbeza, tetapi tauhid akidah sama, iaitu la ilaha illallah. Semuanya sama, ajak ni, qulu la ilaha illallah tuflihu. Seluruh risalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah di atas tauhid, meskipun syariat mereka berbeza, yaitu untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak terjadi perbezaan di antara mereka dalam hal ini. Ya, banyak Al-Quran menyebutkan tentang hal itu. Ya, nanti disenaraikan di sini. Ya, syariat boleh berbeza. Ya, Allah sebut likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap umat, ya, kami jadikan, kami berikan kepada mereka syariat dan manhaj, aturan dan jalan yang terang. Nanti akan datang penjelasannya. Baik, Allah Ta'ala berfirman tentang dakwah Nabi Nuh AS, Rasul pertama. Ya Nuh, anta awalur rusul. Ya, pada hadis syafaat itu. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Faqala, ya qaum, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sesungguhnya kami, yakni Allah Ta'ala telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar bagi kamu selainnya. Sungguh, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, yakni hari kiamat. Al-A'raf surah ke-7 ayat 9. Dan kita selalu kita sebut ya, dalam tadabbur Al-Quranul Karim, surah-surah yang bertemakan nama-nama para Rasul alaihi wassalam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam adalah kisah yang klasik, yang mengandungi faedah yang sangat besar dari sisi pelajaran. Iaitu apabila syirik, dia memunculkan dirinya dan dibiarkan, dan dia telah menjadi mengakar umbi dalam satu kaum, satu masyarakat, maka untuk menghapus, membasminya, ya, seolah-olah mencapai tahap mustahil. Betul kan? Sebab itu apa-apa yang berlaku penyimpangan dalam agama ini, kalau dibiarkan, tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan menjadi darah daging. Bila dah menjadi darah daging, mustahil lah. Sampai ke kemuncak mustahil, betul kan? Badan kita ni nak pisahkan darah daripada badan kita, boleh tak? Take out all our blood from our body, boleh? Tak boleh. Ya? Tak boleh. Ambil injection tu, sedut badan, sedut darah keluar. Keluar habis. Kering mati. Tak boleh. Ya? Mustahil. Cuma boleh ambil derma darah je, cocok sini. Ambil anak untuk. Ya, satu P, satu tu. Tu analogi. Ya? Jalannya apa? Nak eliminate dia, nak hapuskan dia. Pelaku-pelakunya itu, dia ambil nyawa je. Tu. Ya, tengok Nabi Nuh AS. 950 tahun, it takes for him AS. Berjaya atau tidak? Kalau dari sisi orang yang menerimanya, diukur dari segi. Gagal tu kan? Minority. Bukan setakat minority. Very, very, very minority. Tak sampai 100 orang yang menerima. Naik di atas bahteranya yang beriman. Hatta ada di antara kerabatnya yang paling dekat pun tidak menerimanya. Padahal kenal sekali tentang Nabi Nuh AS. Manusia yang terbaik di atas muka bumi di zamannya. Kerana Rasul ini perwakilan manusia yang terbaik di zamannya. Di atas muka bumi seluruhnya. Nabi SAW adalah perwakilan, ya, hamba insan yang paling baik di atas muka bumi. Ya. Tu. Dipilih menjadi Rasul itu adalah yang terbaik. Ya, sebab apa? Allah sendiri yang melantik. Nak jadi Rasul bukan boleh diusaha. Bukan boleh diusahakan. Bukan boleh dicita-citakan.
Ya, nak jadi pemimpin boleh. Aku nak jadi raja. Ya, daripada hamba, daripada orang kampung nak jadi raja, boleh tak? Boleh. Zaman dululah. Ya. Tu buat strategi masuk jadi tentera dalam kerajaan. Ya, macam-macam cara boleh buat. Kahwin dengan anak raja. Ya, ataupun memberontak terhadap raja dan pelbagai lagi. Boleh. Boleh diusahakan. Tapi Rasul tak boleh diusahakan. Nabi tak boleh diusahakan. Baik. Jadi Nabi Nuh AS, cuba lihat. Kemuncaknya bagaimana cara nak menghapuskan seluruh kesyirikan itu? Allah turunkan azab. Mati semua, mati lemas. Nampak? Begitu juga tentang kaum Nabi Musa AS tu. Fir'aun dan bala tenteranya. Cuma Allah bagi lagi keistimewaan pada umat Nabi SAW, pengecualian. Ya, ditangguhkan azab. Kalau tidak guna rumah yang sama, ya, kalau sekarang ni penduduk bumi ada 8 bilion, 2 bilion saja yang Islam, 6 bilion lagi semuanya kekafiran, kafir, 6 bilion tu mati. Allah matikan. Tapi tidak. Sebab apa? Sebab Allah bagi mereka waktu yang seluas-luasnya. Ya, waktu yang seluas-luasnya. Untuk mereka mendengar, ya, memikirkan tentang kebenaran agama Islam, agar mereka mengimaninya. Dan ada ramai di antara mereka juga yang menerima Islam. Betul kan? Ramai. Daripada pelbagai agama, pelbagai aliran sebelumnya. Baik. Seterusnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang dakwah Nabi Hud AS. Ya. Nabi Hud pula. Nabi Hud AS Allah utus ke mana? Bumi Yaman. Di Hadramaut tu. Yang kelompok-kelompok yang menyimpang tu. Dia adakan majlis-majlis ziarah kubur Hud AS. Ajaib ni, ajaib. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kami telah mengutuskan pada kaum Ad, iaitu saudara mereka Hud. Dan ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar bagi kamu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Surah Al-A'raf, ya, surah yang ke-7 ayat 65. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman tentang dakwah Nabi Saleh AS. Wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaum u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami juga telah mengutuskan kepada kaum Samud, yaitu saudara mereka Saleh, ya, Nabi Saleh AS. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar bagi kalian selainnya. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ya, ayat 73. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang dakwah Nabi Syuaib AS. Wa ila Madyana akhahum Syuaibah qala ya qaum u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami telah mengutuskan kepada penduduk Madian, yaitu saudara mereka Syuaib. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar bagi kalian selainnya. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 85. Surah Al-A'raf ini banyak memaparkan tentang kisah-kisah para Rasul. Ya, lebih daripada 5 orang Rasul. Ya. Jadi ini di antara surah yang juga menjelaskan, membicarakan tentang kisah para Rasul alaihissalam, iaitu apa tugas yang mereka laksanakan. Dan mereka telah mengikrarkan pada surah ini, iaitu mereka tidak mengharap upah imbuhan daripada manusia tentang apa yang mereka sampaikan. Apa yang mereka hajatkan daripada apa yang mereka sampaikan itu adalah balasan upah daripada Allah Ta'ala semata-mata. Tu nampak? Keikhlasan. Sebab tu keikhlasan dalam mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman tentang dakwah. Akan tetapi dalam hal hukum hakam syariat yang Allah turunkan kepada mereka, terdapat perbezaan sesuai dengan maslahat dan hikmah yang Allah Azza wa Jal kehendaki atas mereka. Allah Azza wa Jal berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat antara kamu, kami berikan syir'atan wa minhajan, syariat dan manhaj. Apa makna manhaj? Aturan atau jalan, SOP, method. Ya, surah Al-Ma'idah, surah ke-5 ayat 48. Pada saat menafsirkan ayat ini, Al-Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, syir'atan wa minhajan adalah tariqah, yakni jalan. Dan sunnah, yakni method. Ya, sunnah mereka berbeza-beza. Ya, Taurat
memiliki sunnah sendiri. Injil memiliki sunnah sendiri. Al-Quran juga memiliki sunnah sendiri. Allah Ta'ala menghalalkan padanya apa-apa yang dia kehendaki dan mengharamkan apa-apa yang dia kehendaki sebagai bentuk cubaan. Agar dia mengetahui sesiapa yang taat dan sesiapa yang bermaksiat. Namun agamanya hanyalah satu. Yang tidak diterima selainnya. Iaitu tauhid dan ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala. Itulah yang dibawa oleh para Rasul-Rasul alaihissalam. Semua ini dikuatkan dengan hadis yang sahih. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, wal anbiya'u auladu allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu saudara seayah. Ibu-ibu mereka berbeza-beza. Namun agama mereka adalah satu. Agama satu. Memanglah asal keturunan kita kesemuanya termasuk para rasul adalah satu daripada Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam. Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan, yang ini pokok dari agama mereka itu satu, iaitu tauhid. Adapun cabang syariat mereka berbeza-beza. Tujuan diutusnya para nabi alaihissalam adalah membimbing seluruh makhluk. Diserupakan dengan ayah yang satu. Sedangkan syariat mereka yang berbeza-beza bentuk dan tingkatannya yang diserupakan dengan para ibu. Ini buat permisalan. Ya. Tu saudara seayah, ibu berbeza. Maknanya tauhid sama. Tapi syariat boleh saja berbeza. Al-Qadi rahimahullah berkata. Ya. Al-Qadi ini adalah Al-Qadi Iyad rahimahullah. Ya. Berkata, kesimpulannya bahawa tujuan utama daripada sebab diutusnya mereka seluruhnya adalah mengajak semua makhluk untuk mengenal kebenaran dan untuk membimbing mereka menuju sesuatu yang mengatur kehidupan dunianya. Serta untuk memperbaiki hari di saat mana mereka kembali. Ya, mereka kembali mana? Alam barzah, alam akhirat. Mereka sama dalam pokok ajaran ini, meskipun berbeza-beza dalam cabang-cabang syariat. Maka Nabi SAW mengibaratkan pokok yang sama pada dakwah mereka dengan ungkapan ayah dan menisbahkan mereka padanya. Dan beliau SAW mengibaratkan perbezaan mereka dalam hal hukum dan syariat dengan ungkapan para ibu. Walaupun berjauhan zaman dan kurun, ya, namun pokok yang menjadi sebab mereka diutuskan adalah satu, iaitu apa? Agama hak yang Allah telah jadikan, iaitu fitrah bagi manusia yang siap menerimanya, tegak di atasnya dan berpegang teguh dengannya. Itulah dia agama yang sama, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Berdasarkan hal ini, maka yang dimaksud dengan para ibu adalah zaman-zaman di mana mereka diutus. Jadi kesemua para Rasul alaihissalam itu membawa tauhid. Yang diberi nama apa? Agama itu? Islam. Sebab itu apa makna Islam? Itu dari segi bahasa. Selamat, tunduk, patuh, pasrah. Adapun dari segi istilah banyaklah. Tapi di antara istilah yang terbaik, yang mencakupi jami' dan mani' yang disebut oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Bukan. Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Al-Usul Al-Thalathah wa Adillatuha. Ma makna Islam? Al-Islam itu adalah huwal istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah kamu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dalam beribadah kepadanya. Dan pada masa yang sama menjauhkan diri daripada kesyirikan dan segala sekutu-sekutunya. Itulah dia kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Yang ke-9. Kita selesaikanlah. Sampai 11. 11. Ya. Tauhid adalah kewajipan pertama hingga terakhir. Urusan agama ini yang pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah SAW adalah tauhid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tidak ada sesembahan, yakni yang diibadahi dengan benar selain Allah. Jadi semua jihad Nabi SAW itu, ya, yang berbentuk mempertahankan diri atau menyerang, kemuncak hujungnya nak membawa mereka itu agar mentauhidkan Allah, meninggalkan seluruh kesyirikan yang mereka lakukan. Beliau SAW juga berwasiat kepada sahabat Muaz ibnul Yaman, ya, Muaz ibnul Yaman radhiyallahu an, saat
ketika hendak berangkat berdakwah. Nabi SAW utuskan Mu'az bin Jabal radhiyallahu an sebagai pendakwah ke bumi mana? Yaman. Siapa yang diutus oleh Nabi SAW ke bumi Madinah sebelum hijrah? Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Ni orang yang alim ni. Alim itu bukan diukur dengan usia. Diukur dengan ilmu. Ya. Bukan mesti umur tua alim, tak. Bukan umur muda tak alim, tak. Kealiman itu bergantung bukan pada usia. Pada usaha, keinginan, kemahuan. Faham? Jadi diukur dengan apa? Kealiman, kesungguhan. Bukan tua, bukan. Tapi lazimnya, orang kalau menuntut ilmu daripada kecil sampai tua, alim lah dia. Lazim, tak semesti. Dan juga tak melazimi orang tua lebih berilmu pada orang muda, tak. Tengok Nabi SAW pilih Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, anak muda. Tak hantar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Padahal lebih berwibawa, betul kan? Tu Nabi SAW meletakkan posisi sesuai. Potensi yang ada kelebihan. Ni orang alim, berilmu. Dan berbagai lagi lah, ciri khas. Jadi ciri khas yang akan memberikan kesan high impact. Hantar dia tu, maka mission accomplished. Because dia adalah calon yang terbaik. Sesuai dengan kaum yang akan dihantar tu. Maknanya dia ada expert, well versed with that particular kaum. Contoh, kita hantar orang pada satu kaum. Nak berdakwah pada satu kaum. Siapa yang akan kita pilih ciri dia? Orang itu at least yang terbaik kalau dia ada hubungan kekerabatan dengan kaum tu. Yang terbaik lagi apa? Dia bahasa dia boleh match dengan bahasa tu. Dia hantar, contohnya kita dia dihantar ke satu kaum. Ya, hantar pergi luar negara. Orang Melayu ni nak hantar pergi ke Australia lah umpama. Mestilah dia kena pandai bahasa Inggeris, betul kan? Baru high impact. Ni bahasa Inggeris pun tak faham pun, kau nak dakwah apa? Nak penampilan tu? Tak, mesti boleh bercakap. Because that's the most important in term of communications. Bila kita boleh berbicara bahasa dia, immediately senang. Ya? Ataupun kita ambil bangsa dia tu sendiri. Sebagai pendakwah, kita ikut dia. Lagi high impact. Sebab satu kampung, tu dia. Tu kaedah teknik. Kembali yang berkesan. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya. Kepada sahabat Mu'az, innaka sata'ti qauman ahla kitab fa iza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. So di Yaman tu ada ahli kitab, Yahudi, Nasara. Apabila engkau menemui mereka, maka seru, ajaklah mereka supaya mereka bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan bahawa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi dakwah ni ke mana-mana pun kita berada, perkara yang mula-mula kita kena ingat manusia tu adalah mentauhidkan Allah. Baru datang yang lain. Contoh, kita nak ajar dia tentang solat. Kita ingatkan dia dulu tentang tauhid, betul kan? Kewajipan kita terhadap Allah Ta'ala, itu kan tauhid. Baru kita ajar. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita solat? Kenapa kena benar solat kita? Kerana dalam solat itu adalah ketundukan, kehinaan, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita solat tu lillahi ta'ala. Bukan kerana terpaksa. Bukan kerana orang. Ya, bukan kerana malu kepada manusia, tak. Kerana Allah. Urusan agama ini pun harus diakhiri dengan tauhid. Al-Imam Ibnu Abil Ais Al-Hanafi rahimahullah berkata, kerana itu yang benar bahawasanya kewajipan yang pertama bagi setiap mukallaf adalah persaksian la ilaha illallah. Sehingga tauhid pun menjadi kewajipannya pertama kali sekaligus yang terakhir kali. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia ia masuk syurga. Sebab nak ucapkan ni bukan benda yang boleh dipaksa. Tak, bukan automatik. Dia adalah berdasarkan amalan kita tu, keyakinan, kebenaran kita di atas hidup bertauhid. Bila nak mati, orang tak ajar pun kita boleh ucapkan. Betul kan? Adapun orang ajar itu adalah memang diperintahkan untuk mengingatkan barangkali dia terlupa, teralpa, ya, tertidur, terlupa nak ucap. Jadi diingatkan. Bagi orang yang bertauhid sepanjang hidup dia, maka dia akan mudah untuk membacanya. Tapi kalau dia tak membiasakan dirinya, sulit. Contoh, tengok, belum mati lagi lah. Tak biasa nak sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ataupun bila bersin nak sebut alhamdulillah. Kalau dia tak biasa dia ucap, tak ucap. Jadi akan sebut apa?
Bersin. Excuse me. I'm sorry. Sorry for that. Parah lagi. Oh my gosh. Nampak ni? Tapi macam mana dia nak boleh sebut itu kalau nak mati? Kalau dia tak jadi kebiasaan, pakaian hidup dia waktu dia hidup. Nabi SAW juga bersabda, Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dunia dan ia mengetahui bahawa tidak ada sesembah yang diibadahi dengan benar selain Allah, nescaya ia masuk syurga. Jadi betapa besarnya, betapa pentingnya kedudukan ya at-tauhid. Yang ke-10. Tauhid adalah syarat diterimanya amal ibadah. Ini perkara besar. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Itulah petunjuk Allah. Ya, dengan itu dia memberikan petunjuk kepada sesiapa sahaja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah, terbatallah amalan yang telah mereka kerjakan. Ya, Al-An'am surah yang ke-6 88 ayat 88. Syekhul Al-Allamah ya Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya syirik itu melenyapkan pahala amal dan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Maka andai saja orang-orang pilihan itu, yakni para nabi alaihi wassalatu wassalam, berbuat kesyirikan, meskipun tidaklah mungkin mereka berbuat seperti itu, ya hanya sebagai permisalan untuk menunjukkan betapa tauhid ini ya penting dan ya asas ya pokok segala perkara. Nescaya lenyaplah pahala-pahala mereka. Ya, habis amalan-amalan mereka walaupun rasul. Namun mustahil. Ya, sifat mustahil rasul tak akan jatuh dalam kesyirikan. Kerana mereka adalah yang mengajak manusia kepada tauhid. Mereka lah orang yang paling benar, kukuh, sempurna tauhid. Maka lebih-lebih lagi yang berlaku terhadap selain mereka. Allah tabaraka ta'ala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam yang sebelummu, sesungguhnya jika engkau menyekutukan Allah, nescaya hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 65. Syekhul Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, maka dalam nubuwah seluruh nabi ia telah tetap bahawa kesyirikan melenyapkan pahala amalan. Jadi ingat kaedah yang penting, syirik membatalkan tauhid. Syirik membatalkan tauhid. Syirik menghancurkan seluruh pahala amal-amal ketaatan yang dilakukan. Ya. Dan syirik menyebabkan seluruh amal-amal yang dibawa menjadi debu-debu yang berterbangan di negeri akhirat. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Baik, Syekhul Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, ya ini bekas ya mantan mufti kerajaan Arab Saudi di zaman kita. Ya dekat dengan kita. Telah dimaklumi bahawa berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahawa seluruh amalan dan perkataan hanyalah sah dan diterima jika muncul dari akidah sahihah, akidah yang benar. Ini pentingnya salamatul mu'taqad. Penting. Ya wajib. Dan akidah yang benar tak lain dan tak bukan dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Yang kita sebut aqidatus salaf. Yang berjalan di atas manhajus salaf. Adapun yang keluar daripada garisan ini, maka khawatir mereka tidak akan berada di atas jaminan yang Allah sebutkan pada ayat-ayat dan begitu juga hadis-hadis Nabi SAW yang telah kita bacakan. Jika akidahnya tidak benar, maka seluruh amalan dan perkataan yang muncul darinya menjadi batal sebab dia adalah asas. Ya. Sebab apa? Ya, sebab dia adalah syarat. Contoh, ibadah itu tak akan dinamakan ibadah kecuali ya ma'at tauhid, disertai dengan tauhid. Betul kan? Ibadah tak akan dinamakan ibadah kalau tidak disertai dengan tauhid. Misalnya seperti apa? Seperti apa perumpamannya? Kal wudu. Kas solah. Seperti solat. Tak akan sah solat itu kalau tanpa berwudu. Begitulah. Jadi, wudu itu akan terbatal bila terjatuh kepadanya hadas kepadanya. Betul kan? Sama juga, tauhid akan terbatal bila syirik memasukinya. Walaupun dia tak kira sikit banyak. Ya.
Dia tak ada istilah apa masuk najis sedikit tak ubah rasa, bau dan juga warna. Dia bukan bab fiqh. Bab fiqh begitu. Ada kelonggaran. Tapi bab akidah, there is no kelonggaran. Tak ada toleransi langsung. Ya, tak ada toleransi. Macam tadi. Apa tu? Menyembelih. Ya, selain daripada Allah. Cuma lalat aja. Mana ada orang dalam kehidupan sembelih lalat? Apa faedah sembelih lalat? Tepuk sekali mati dah. Ya, dan orang tak sebut menyembelih lalat. Tapi nak tunjukkan perkara tu kecil, habis seluruh terbatal tauhid. Betul kan? Biasa yang disembelih apa? Haiwan yang kita nak makan. Tu. Dan lalat orang tak makan. Tu. Yang ke-11, yang terakhir. Ya, kedudukan tauhid. Tauhid adalah sebab Allah Ta'ala syariatkan jihad. Iaitu dia adalah kemuncak ibadah. Ra'sul amr al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Ya, dia kemuncak agama. Mengorbankan harta, jiwa, nyawa sendiri dipertaruhkan. Ya, bukan nyawa saya dipertaruhkan, dia dipertaruhkan apa ni? Nikmat dunia, nikmat kehidupan. Nyawa lah. Nyawa elok-elok dan hidup ni mati. Potensi mati tinggi. Ya. Tapi disebabkan tauhid, maka para sahabat mereka bersegera meninggalkan walaupun sebelah kurma sedang makan tu. Bila disebut janji syurga kalau kamu syahid, pergi terus. Kita panggil hayya 'alas solah, hayya 'alal falah baru. Tak pergi-pergi dia. Padahal kereta 3 kat garaj tu. Motor ada 5. Basikal ada 3. Tak sampai. Ajaib. Nak ajaib macam mana? Sebab bergantung pada tauhid. Iman. Allah Ta'ala berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Ya. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 193. Arti kata fitnah pada ayat ini adalah syirik. Sebagaimana pendapat para ahli tafsir. Sebab ya, fitnah ini memiliki banyak maksud. Ya, bergantung pada konteks ayat. Jadi di sini maksudnya adalah syirik. Dan itulah fitnah yang paling besar. Ya, fitnah yang paling besar. Tuh. Kita kalau di sisi pemahaman lazim, fitnah ni kita faham apa? Iaitu menuduh seseorang. Betul kan? Dengan perkara dusta. Itu fitnah. Memfitnah orang. Menuduh dia tu mencuri. Padahal dia tak mencuri. Itu yang lazim umum. Tapi di sini maksudnya khusus terkait tentang syirik. Dan ini fitnah yang paling besar. Tauhid merupakan sebab disyariatkannya jihad. Kerana sesiapa sahaja yang tidak menerima ajaran tauhid, maka darahnya menjadi halal. Tapi tentulah dengan kaedah-kaedah. Jangan salah faham. Dia yang salah faham ni sebab dia tak ikut pemahaman para salaf. Dia faham, ya, orang kafir wajib dibunuh. Sebab mereka itu syirik. Darahnya halal. Maka dia pergi bunuh. Ini pemahaman yang menyimpang. Itulah itu teroris. Jadi hulu. Melampaui batas. Sebab apa? Kejahilan. Syekhul Alamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan. Allah Ta'ala menyebutkan maksud peperangan di jalannya. Maksudnya apa? Bukanlah untuk menumpahkan darah orang-orang kafir lalu mengambil harta benda mereka. Tetapi supaya agama itu hanya untuk Allah semata. Sehingga agama Allah menjadi menang di atas agama-agama lainnya. Serta untuk menolak perkara-perkara yang bertentangan dengan agama seperti kesyirikan dan selainnya. Kesyirikan inilah yang dimaksudkan dengan fitnah pada ayat tersebut. Maka apabila maksud tersebut telah tercapai, nescaya tidak ada lagi pembunuhan dan peperangan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala." Aku diperintahkan, kata Nabi SAW, memerangi manusia sehingga mereka semua bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan solat dan membayar zakat. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku. Kecuali dengan hak Islam dan hisab, yakni perhitungan mereka pada Allah Ta'ala.
Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, kerana perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat bertentangan dengan tujuan ini. Ya, syirik merupakan dosa besar yang paling besar secara mutlak. Allah telah mengharamkan syurga bagi setiap orang musyrik. Ketika mana orang-orang musyrik tidak menunaikan ibadah kepada Allah saja, maka darah, harta dan keluarganya menjadi halal bagi kaum muslimin serta dapat dijadikan budak, yakni hamba. Allah tidak akan menerima amalan orang musyrik, tidak memenuhi syafaat untuknya, tidak mengabulkan doanya di akhirat, serta tidak menggugurkan dosa dan kesalahannya. Sebab orang-orang yang berbuat syirik adalah orang-orang yang paling bodoh kerana menjadikan para makhluk sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Dan sebagaimana kita sebut hadis itu. Apa dosa yang paling besar? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu jadikan tandingan-tandingan, kamu adakan tandingan-tandingan bagi Allah. Ya, sedangkan Allah yang mencipta kamu. Itu bodoh, betapa tidak berterima kasih, betapa kufurnya terhadap nikmat kemuliaan Allah. Itulah kejahatan orang kafir. Dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Walaupun mereka dengan manusia baik, tapi ya tak dinilai baik di sisi Allah. Sebab apa? Mereka mengkufuri nikmat Allah. Perkara ini merupakan puncak kebodohan sekaligus puncak kezaliman terhadap Allah. Meskipun pada hakikatnya ia tidak mampu menzalimi Allah, namun ia menzalimi dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Jadi inilah dia 11 kedudukan tentang tauhid. Ya, betapa tauhid itu adalah perkara yang besar yang jangan sekali-kali kita remehkan, kita abaikan. Sebab itu kewajipan menuntut ilmu tauhid ni wajib. Ya, wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya, bukan mengambil kira usia tua, tua tak payah belajar, tak. Selagi hidup. Sekali lagi hidup sampai mati. Alam barzah, apa yang akan kita ditanya? Tauhid. Tauhid. Tanya tentang tauhid. Baik, cukup sekali itu. Ya, secara ringkas dan secara agak cepat. Kerana cakupan penjelasannya panjang, 11. Tapi alhamdulillah kita dapat menyelesaikannya. Ya, supaya kita dapat fokus kepada bahagian kedua pula, iaitu tentang keutamaan tauhid. Ya, lagi banyak keutamaan tauhid ni. Ya, disenaraikan 17. Sebenarnya tak terhitung banyaknya. Ya, mudah-mudahan dengan itu akan memberikan kesedaran, ya, memberikan kejelasan dan akan memberikan kita ya teliti, beri perhatian, serius about tauhid. Yang pertamanya memiliki tauhid yang benar. Kemudian agar terjaga tauhid itu bersama kita. Ya, sampai ke alam barzah. Wallahu a'lam. Semoga Allah berikan kita kefahaman, kejelasan, kefakihan dan istiqamah di atas tauhid yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pendahulunya. Dan semoga dengan itu kita dapat bersama dengan ya Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Kerana syaratnya adalah tauhid. Tauhid yang benar. Dapat bersama dengan pengarang kitab ini, Syekh pengarang kitab ini dan juga penyusun kitab ini. Ya. Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.